Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung soalan-soalan nombor seterusnya. Nombor 21. Ringkaskan. Okey, so ringkaskan. Kita ada 2M kuasa 4 darab dengan 10. M kuasa 2. Nombor kita darabkan, so dapat 20. Bila darab, indeksnya kita tambahkan sahaja. 4 tambah dengan 6, so dapatlah 10. M kuasa 10. So, jawapan kita ialah B. 22. Masih lagi soalan ringkaskan. Okey, ada indeks dekat luar, kita darabkan indeksnya. So, M ni sebenarnya kuasa 1. M 1 darab 6. So, M kuasa 6. K ni 1/3 darab dengan 6. So, dapatlah 2. Darab dengan M K negatif 1. Per dengan ini pun kita darabkan kuasa dia. 2 darab 1/2 dapat 1. Dengan K kuasa 4 darab dengan 1/2. So, kuasa 2. Selesaikan M dahulu. M kuasa 6. Darab ni kita tambahkan kuasa indeksnya. Bahagi kita tolak. Kemudian K kuasa 2. Darab kita tambahkan kuasanya negatif 1. Bahagi kita tolakkan dia punya indeks kuasa dia tu ke atas. Tolak dengan 2. So jadi M kuasa 6 tambah 1. 7 tolak 1. Jadi 6. Dan juga K 2 tambah negatif 1. So dapat 2. 2 tolak 1. So, 2 tolak 1, 1. Tolak dengan 2. So, jadi sorry, saya terganggu tadi. Okey, so 2 tambah negatif 1. Tolak 2. So, dapat negatif 1. K ni, okey, sebenarnya dia berada dekat bawah lah. Sebab tu kuasa dia negatif. So, M kuasa 6, K kuasa 1 berada di bawah. Seterusnya soalan nombor 23. Ringkaskan. So, kalau confuse, kita boleh tukarkan dalam bentuk lazim. A kuasa 3, B kuasa 5. Bahagi dengan 4, A, B kuasa 4. Ni. Okay, kita boleh potongkan dia. So, sini 1, sini 5. Okay, A kat sini dia boleh kurangkan, potong, dia tinggal 2 sahaja. B 5, sini 4. So, potong 5 tolak 4 tinggal 1. Jawapan jadi 5A kuasa 2B. 5A kuasa 2B. Jawapan J ni ialah C. Nombor 24. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan berikut. Siti membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. 5 batang pen harga 1 batang Y sen. Dan sebuah buku berharga RM5. Jumlah wang yang dibayarkan ialah RM8. Okey, jadi apa nak buat? Dekat sini sen, dekat sini ringgit. So dekat sini awak dah nampak 800 ni. Sebenarnya dia dah tukarkan dalam bentuk sen semuanya. Ni jadi 500 lah. Dekat sini 800. Tu dia punya clue dia lah. Kalau kita nak buat dalam sen, sen lah dia. Okey, jadi 5 batang pen dengan harga Y sen. So jadi 5Y. Tambah dengan, dan ni tambah. Sebuah buku RM5 tambah 500. Dapatlah 800 sen ataupun 8 ringgit. So, jawapan nombor 24 kita ialah A. Seterusnya 25. Pengurus sebuah gedung pakaian mempunyai beberapa sasaran bagi pekerja jualannya. Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi tersebut. Pada bulan Mac, jumlah masa T yang digunakan untuk mengira inventory gedung selebih-lebihnya 6 jam. Selebih-lebihnya.
Bila dia ulang 2 kali, selebih-lebihnya 6 jam. Boleh lebih tak? Tak boleh. Selebih-lebihnya 6 jam. Jumlah jualan minimum sebulan RMX ialah 19,000. Minimum. Boleh tak lebih? Boleh. Minimum, tapi boleh kurang daripada tu tak? Tak boleh. Minimum kena samalah 19,000. So T lebih kecil dan sama dengan 6 dan juga X lebih besar dan sama dengan 19,000. Jawapan kita ialah A. 26. Raja 10 menunjukkan graf jarak masa perjalanan Habib sejauh 270 km. Tentukan tempoh masa dalam keadaan pegun dan laju perjalanan dalam tempoh 2 jam yang pertama. Dia nak tahu tempoh masa dia pegun. Pegun ni kat sini dia tak bergerak. So 3 tolak dengan 2. 1 jam. Okey, mula-mula 1 jam. Selain daripada 1 jam, kita potong jawapan. Ini bukan jawapan, ini pun bukan jawapan. 2 jam yang pertama. Laju dalam 2 jam yang pertama. Laju, macam mana cari laju? Kita ada segitiga ni, ingat. Jarak, laju, masa. Nak tahu jarak, laju, jarak bahagi dengan masa. Jarak kita untuk 2 jam yang pertama 150. Bahagi dengan 2 lah masa kita. So 150 bahagi 2 berapa dapat? Bahagi dengan 2 akan dapat 75. Itulah lajunya. 75. So jawapannya ialah B. 27. Tentukan pintasan X bagi satu gali lurus yang melalui titik kosong negatif 6 dengan kecurunan negatif 2. So kita nak tahu dia punya pintasan X. Dia beri kecurunan. Ini apa ni? Ini nilai X, ini nilai Y. Bila X kosong, nilai Y. Bila Y, ini sebenarnya ialah pintasan. Ini ialah pintasan Y. Jadi, apa kaitan pintasan X, pintasan Y dengan kecurunan? Dekat ruang kulit depan dia tulis. Kecurunan sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi kita masukkanlah M kita negatif 2. Sama dengan negatif pintasan Y negatif 6. Bahagi dengan pintasan X, tak tahu, kita letakkan X sahaja. So X ni kita bawa ke atas, 2 kita boleh turunkan ke bawah, kita tukar ni. So jadi X sama dengan negatif, jadi positif 6 bahagi negatif 2. So dapat negatif 3. So jawapan kita 27 ialah A. 28. Antara berikut, manakah imej bagi sisi 3P di bawah translasi negatif 35? Translasi, ingat kaki abah. Kalau positif, kanan. Kalau negatif, kiri. Sekarang negatif, kita ke kiri. Ambil saja satu titik, kita ke kiri 3. 1, 2, 3. Abah, atas positif. Bawah negatif. Kita positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah jumpa kawan dia. Jawapan kita ialah B. Nombor 29. Tentukan media bagi set data berikut. Bila jumpa set ini, yang pertama tentukan dia punya turutan dahulu. Pastikan dia dalam keadaan menaik. Tengok nombor-nombor ini dia bercampur. Kita susun terlebih dahulu. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6, 8, 9. 6, 8, 9. Median kita kira yang tengah-tengah. 1 potong. Sepasang. Potong lagi 1 pasang. Potong lagi 1 pasang. Yang tinggal di tengah inilah jawapannya. 29C. Nombor 30. Satu tinjauan telah dijalankan ke atas 21 orang pelajar dari Universiti Putra Malaysia tentang purata jam ulang kaji yang digunakan untuk sehari dalam minggu peperiksaan. Berikut ialah plot titik yang mewakili data tersebut.
Maknanya 3 jam ada 2 orang. 4 jam ada 1, 2, 3, 4. 5 jam ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 jam 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya. Hitung beza purata jam bagi tempoh masa terpanjang tolak tempoh masa terpendek. Dia tanya hitung beza purata jam. Confuse juga soalan ni. Beza purata jam bagi tempoh masa terpanjang. 8 lah masa terpanjang dia. Dan juga tempoh masa terpendek. 3 jam. Jadi 8 tolak 3 dapat 5. Tapi apa kaitan dengan 21 orang tadi? Tak tahulah. Nombor 31. Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan ketidakhadiran 20 orang murid pada bulan September tahun 2021. Hitung variance bagi bilangan murid tidak hadir. Okey, so apa nak kira variance? Variance adalah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan jumlah N tolak dengan min kuasa 2. Apa nak buat? Kita cari min terlebih dahulu. Okey, berapa min dia? Ni darabkan. Maksudnya 1 darab 3 tambah 2 darab 5 tambah 3 darab 8 tambah 4 darab 2 tambah 5 darab 2. Bahagi dengan tambahkan semuanya. 3, 5, 8, 2, 2. Okey, jom kita kira. 1 darab 3 tambah 2 darab 5 tambah dengan 3 darab 8 tambah 4 darab 2 tambah 5 darab 2 akan dapat 55 bahagi dengan 3, 5, 8, 2, 2. 20. 55 bahagi 20. So, min kita dapat adalah 2.75. Okay, yang ni apa nak buat? Jumlah X kuasa 2. Jadi, bilangan hari darab dengan bilangan murid ni kuasa 2 lah. 1 darab dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 5 kuasa 2. Semua ni kuasa 2 bahagi dengan N. Okey, saya tuliskan kat sini dulu tadi. So, 3 darab dengan 1 kuasa 2 tambah 5 darab dengan 2 kuasa 2 tambah 8 darab 3 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 5 kuasa 2. Okey, jadi kita kira berapa dapat? 3 darab dengan 1 tambah dengan 2 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 3 tambah dengan 5. Okey, semula. 3 tambah dengan 5 darab 2 kuasa 2 tambah dengan 8 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 5 kuasa 2. So, akan dapat 177. 177 bahagi 20 tolak dengan min kuasa 2. Bahagi dengan 20. Tolak dengan 2.75 kuasa 2. Akan dapat 1.2. 9 lah. Kita bundarkan yang belakang dia tu. Okay, C jawapan dia. Nombor 32. Antara berikut yang manakah bukan satu komponen penting dalam matlamat keuangan smart? Okey. So, kita kena ingatlah. Realistik. Betul. Belanjawan yang ketat. Salah. Boleh dicepat. Betul. Boleh diukur. Betul. So, jawapan kita ialah B lah yang bukan. Nombor 33. Encik Hadir menerima pendapatan aktif sebanyak 4,000 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000 dalam sebulan.
Encik Hadi juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,850 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 750 sebulan. Hitung aliran tunai Encik Hadi. So, pendapatan dia 4,000 dan juga 1,000. Tambahkan akan dapat 5,000. Kemudian dia ada perbelanjaan banyak ni dan juga banyak ni. Kita tolaklah kan dah. Kita ada 5,000 dia punya duit. Tolak dengan 1,850. Tolak dengan 750. Jadi 2,400 masih positif. 33A. 34. Jadual 2 menunjukkan kadar premium tahunan bagi 1,000 nilai muka. Per 1,000 nilai muka, insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Dengan nilai muka sebanyak 140,000, hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 28 tahun. Umur 28 tahun, lelaki tidak merokok. Lelaki tidak merokok. Jadi, berapakah dia punya kadar dia? Ini kadar dia. Okay, apa soalan kita tak? Kita hitung premium tahunan dia. Jadi, 140,000. Dia kata untuk setiap 1,000 nilai muka, darab dengan RM2.13. So, kita kira lah. 140,000 bahagi untuk setiap 1,000 darab dengan RM2.13. Akan dapat RM298.20. C jawapannya. 35. Puan Lisa memiliki sebuah banglo yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak RM500,000. Rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans. Jika rumah Puan Lisa hangus terbakar, berapakah nilai pampasan yang diterima oleh Puan Lisa? Okey, so apa ni soalan ni kata 70% daripada itulah. Jadi kita nak tahu berapa dia insurankan rumah dia. Nilai pampasan yang boleh diterima oleh Puan Lisa 70%. So 70 per dengan 100 darab dengan 500,000. So kita kira 70 per dengan 100 darab dengan 500,000. Okay. So dapatlah 350,000. So jawapan kita ialah C. Seterusnya 36. Sebiji guli diambil daripada sebuah bekas. Mengandungi 30 biji gula merah dan 20 biji gula biru. Maksudnya dalam bekas tu ada 30 tambah dengan 20. Jadi ada 50 biji guli dalam tu. Hitung kebarangkalian guli berwarna merah diambil. Merah 30. Per semua dalam balang itu ada 50. Potongkan, so dapatlah 3/5. So jawapan kita ialah B. Seterusnya, nombor 37. Alicia memiliki sebidang tanah berkeluasan 7.0 darab 22.3 meter untuk sebuah rumah kediaman. Kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah di kawasan tersebut pada RM. Kita tengok pada bahasa Inggeris dia, betul So, sini ialah RM 0.50 setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Alicia setiap tahun. Jadi kita kena tahu dulu luas dia. Panjang darab lebar. Kita dah ada kat sini. So 7 darab dengan 22.3. Berapa luas dia? Darab dengan kadar dia 50 sen. So 7 darab dengan 22.3. 22.3 darab dengan 50 sen. Akan dapat RM78.05. 38. Dia beri bahawa P secara terus dengan Q kuasa 2R. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika R sama dengan Q dan R, jika P sama dengan 15, Q sama dengan 5 dan juga R sama dengan 3.
So, P anak berudu K, Q kuasa 2R. Masukkan nilai-nilai ni lah. P 15. P ni ganti 15. K. Q 5. 5 kuasa 2. R adalah 3. Ni nak guna cicah-cicah ni pun boleh. Kita masukkan saja. 15 sama dengan K. Kita letakkanlah huruf X kat sini. Okey, kurungan 5 kuasa 2. Tutup, buka lagi kurungan 3. Tekan shift off. So, dapatlah 0.2. Tak ada dalam bentuk perpuluhan. Kita tekan ABC, dapatlah 1/5. 1/5 Q. Oh, jangan tertukar. Jahat soalan ni. Q yang kuasa 2. Ni. Q yang kuasa 2R. So, D jawapannya. 39. Diberi bahawa S berubah secara langsung. S berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. Punca kuasa 2T dan secara songsang dekat bawah dengan U. Jika S sama dengan 8, T sama dengan 36 dan U sama dengan 3, ungkapkan S dalam sebutan T dan U. So, ini ialah anak berudu. Kita tukarkan jadi katak mesti ada di atas. Kemudian kita masukkan S. Dia kata S8. 8 sama dengan K. Punca kuasa T 36. Bahagi dengan U adalah 3. Sama juga macam tadi. Kita cuba kalau guna cicah boleh ke tak boleh. K tu kita gantikan dengan X. Kurungan punca kuasa 36. Tutup. Bahagi dengan 3. Tekan shift off. So, X itu ialah 4. Jadi apa? K ni kita tukar dengan nombor 4. Sini 4 ni. Ni kita tukar jadi 4. So, S sama dengan 4 punca kuasa T per U. 4 per punca kuasa T per U. So, jawapan kita ialah A. Okay, last question. Diberi bahawa 3Q tambah dengan satu matrik sama dengan matrik yang berikutnya. Cari matrik Q. Jadi apa matrik Q tu? Kita nak tahu 3Q ni sebenarnya adalah ni bawa sini jadi tolaklah 8, 10, 6, 12. Tolak dengan matrik ni 2, 4, 6, negatif 3. Okay, jadi kita tolakkan 8 tolak 2 dapat 6. 6 tolak 6 kosong. 10 tolak 4 6. 12 tolak negatif 3. So, dapat 15. Okey, ini untuk 3Q. Soalan tanya Q sahaja. So, nombor dalam ni sebenarnya kita bahagi dengan 3 lah. Bahagi setiap nombor itu dengan 3. 6 bahagi 3, 2, 2. 0, 15 bahagi 3, 5. 2, 2, 0, 5. Jawapan kita ialah B. Soalan terakhir saya tak perasan. Okey, terima kasih. Selamat menjawab. Bye.